Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1371 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama malam ini. Apa dalil nakli Perikatan Nasional jatuhkan kerajaan perpaduan? Kera apa yang mengambang di negeri Perak? Kenapa Anwar tak seret anaknya sekali? Mati semut kerana gula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi tadi Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Mohamad menegaskan bahawa beliau, rakan-rakan Exco dan semua ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan Perpaduan Perak sebelah suara menyatakan komitmen untuk terus mendukung kestabilan dalam kerajaan. Kenyataan tersebut sekaligus menafikan dakwaan kononnya wujud usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada menerusi gerakan kera mengambang. Komitmen secara kolektif ini bukan sahaja atas pertimbangan politik tetapi mengambil kira tuduhan dan persepsi negatif yang sengaja dibuat ini boleh menggugat kepercayaan para pelabur sekaligus mengundang risiko kepada perjalanan pembangunan negeri, katanya kepada media. Sidang media tersebut dihadiri semua ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan kecuali ahli Dewan Undangan Negeri Kepayang Nga Komeng yang juga Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan yang kini berada di Jepun atas urusan rasmi. Sa'rani berkata Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria sengaja membuat dakwaan untuk membentuk persepsi kononnya wujud pergeseran dan ketidakstabilan dalam kerajaan Perak. Perlu ditegaskan bahawa kerajaan negeri Perak bukan sahaja kuat dan stabil, malah semakin kukuh dengan didorong semangat kebersamaan, sifat tanggungjawab dan kesungguhan termasuk untuk menjayakan setiap agenda yang digariskan dalam Pelan Perak Sejahtera 2030, ujarnya. Beliau juga menasihatkan semua pihak supaya berpolitik secara bertanggungjawab, bukannya mencetuskan polemik yang hanya mengundang kekeliruan dan keresahan rakyat yang muak berdepan episod pergeseran politik. Saya juga mengajak semua rakan-rakan parti politik termasuk pembangkang untuk bermuhasabah, menyuburkan politik matang dengan memberi idea atau teguran demi kebaikan rakyat dan kemajuan negeri, bukan mencipta persepsi yang akhirnya mengundang ketidakstabilan, tegasnya. Hari ini mesyuarat ketiga tahun pertama sidang Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Rizwan bermula. Tidak pula kedengaran usul undi percaya daripada pihak pembangkang yang sibuk dengan kisah kera mengambang bersama kata-kata politik. Persoalan yang sehingga ini belum berjawab ialah apakah rasionalnya gerakan menjatuhkan kerajaan perpaduan ini sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaburan langsung asing FDI yang mencurah masuk sebaik sahaja kerajaan perpaduan dibentuk dijangka memberi limpahan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Dan berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam sesi sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Pelaburan diluluskan bagi suku pertama 2023 adalah sebanyak 71.4 bilion ringgit, iaitu peningkatan 60% ketimbang suku pertama tahun lalu. Pelaburan digital berkualiti dari Amazon Web Services 25.5 bilion ringgit menjelang 2027 dan Tesla dalam kenderaan elektrik. Perjanjian Gili Proton lebih serius projek di Proton City. Begitu juga Rongsheng Petrokimia di Johor. Ekonomi mencatat pertumbuhan 5.6% suku pertama. Ini lebih tinggi daripada Indonesia 5%, China 4.5% dan Vietnam pula 3.3%. Ini juga lebih kukuh daripada unjuran Bank Negara Malaysia sebelumnya. Kadar pengangguran juga menurun ketimbang suku keempat tahun lalu, tegas Perdana Menteri. Anwar menegaskan peningkatan pelaburan dan jumlah hasil juga berlaku adalah akibat reformasi institusi yang dilakukan di pihak kerajaan, khususnya bagi beberapa agensi penguatkuasaan seperti Suruhanjaya Percakapan Rasa Malaysia SPRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kerana beberapa langkah tata kelola yang telah janjikan, termasuk wewenang yang lebih luas pada badan penguatkuasaan, termasuk LHDN, SPRM. Kemudian, kita telah membatalkan beberapa kelulusan rundingan terus, walaupun ada beberapa
tindakan segera mengikut kaedah fast track tender, terutama dalam isu seperti tebatan banjir dan projek-projek sekolah daif dan klinik desa. Tegas Anwar. Menurut beliau, keutamaan tetap diberikan kepada tender kontraktor Bumiputera selain mengurangkan kerana birokrasi melalui pasukan petugas khas reformasi agensi atau STAR yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Tindakan membatalkan monopoli telah dilakukan seperti mana model dui rangkaian 5G. Satu keputusan tegas dari kita walaupun tekanan dari Amerika Syarikat dan Eropah sangat kuat, tambahnya. Nah, apa dalil nakli Perikatan Nasional yang boleh dijadikan bukti bahawa tindakan menjatuhkan kerajaan perpaduan adalah benar? Tidak lain tidak bukan cakap-cakap wujudnya pergeseran dalam kerajaan Perak atau kononnya dasar ekonomi yang dibawa kerajaan perpaduan bercelaru hanyalah perang psikologi yang jauh melencong daripada penerimaan akal yang sihat. Justru marilah kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 100 yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Wallahu a'lam. Tidak kira bulan Ramadan ketika umat Islam sedang cuba menggandakan pahala dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maupun di ruang Syawal ketika mereka meraihkan kejayaan menempuh dugaan puasa, kera-kera ini tetap melompat ke sana dan ke sini untuk mengambang di atas pohon milik pihak lain. Seperti kata Presiden PAS satu ketika dahulu, kera mengambang merupakan haiwan yang mengutip buah yang ranum daripada pohon berendang yang mereka tidak pernah melakukan apa-apa untuk menjadikannya subur, tetapi ketamakan yang wujud umpama toyol daripada hati yang busuk tetap membuat buah untuk merampas buah-buahan tersebut. Kini apabila Syawal berakhir, kera-kera tersebut begitu gairah mengambang di atas atap Dewan Undangan Negeri Perak. Alkisahnya, Ketua Pembangkang Perak yang juga Pesuruhjaya PAS negeri itu, Razman Zakaria, mendakwa beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan telah bertemu dengannya. Katanya ia berkait rapat gerakan menjatuhkan kerajaan negeri itu. Razman bagaimanapun enggan mendedahkan jumlah dan nama wakil rakyat dari parti membentuk Kerajaan Perpaduan Perak yang bertemu dengannya atas inisiatif sendiri. Kebenarannya tak dapat dibuktikan. Umpama kalau seseorang itu merancang nak pergi mencuri, tetapi jadi atau tidak, kita tidak tahu. Saya tak tahu ini perancangan siapa. Benar atau tak benar itu saya tak tahu. Kalau benar berlaku, kita mengalu-alukannya. Saya tahu sebab ada beberapa orang yang jumpa saya, tapi tak akan saya nak cerita, katanya, menurut utusan Malaysia. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad sebelum ini dipetik sebagai berkata, kerajaan perpaduan di Perak iaitu Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masih kukuh walaupun terdapat dakwaan kononnya pentadbiran kerajaan negeri akan bertukar Julai ini. Beliau memperlekeh kenyataan tersebut sebagai hanya bersifat penafian dan mendakwa hati manusia tidak boleh dipegang. Memang ada bai'ah berjanji tapi tak boleh nak pegang, tambahnya. Kalau beliau kata sudah scan, Alhamdulillah, kita pun harap kerajaan ini sampai hujung penggal, tapi rasanya tak sampai agaknya, katanya. Justru ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kinta Muhammad Arafat Varisai Muhammad mencabar Razman membuktikan dakwaan kononnya beliau memiliki sokongan daripada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan di Perak. Merujuk kenyataan Razman yang juga Pesuruhjaya PAS Perak itu, maka saya cabar beliau gunakan peluang semasa pengundian memilih senator pada 25 Mei ini, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan Perpaduan Perak adalah gabungan 33 wakil rakyat iaitu 24 ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan dan 9 dari Barisan Nasional. Sementara itu, pembangkang pula terdiri daripada 17 ahli Dewan Undangan Negeri PAS dan 9 bersatu. Dewan Undangan Negeri Perak telah meluluskan pindaan kepada enakmen negeri bagi membolehkan undang-undang anti lompat parti dikuatkuasakan. Maknanya walaupun Perikatan Nasional mahu menjadi kera mengambang dan menebuk atap Dewan Undangan Negeri Perak, ia tidak semudah langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Undang-undang anti lompat parti tidak lagi membenarkan katak politik melompat sebagaimana segerombolan ahli Parti Keadilan yang diketuai bekas Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali melompat ke Bersatu. Hari ini katak politik memerlukan pengorbanan yang besar kerana pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula untuk memilih wakil rakyat baharu. Paradoksnya, Razman menggunakan analogi pencuri bagi perbuatan kera yang mengambang ini. Secara tidak langsung beliau setuju bahawa perbuatan menjatuhkan kerajaan sebagai satu perancangan untuk mencuri. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyali Mak Yassin pada hujung Februari 2020.
Akibat mendapat kuasa secara mencuri itu, politik negara menjadi tidak stabil kerana kerajaan Tebuk Atap gagal menangani serangan impak COVID-19. Sejarah mencatatkan puluhan ribu maut akibat COVID-19. Pelabur asing lari, banyak syarikat tutup atau muflis, ratusan ribu rakyat hilang pekerjaan, yang kelaparan mengangkat bendera putih, yang putus asa pula mengambil keputusan membunuh diri. Pemimpin kena mengambang yang melakukan Tebuk Atap menyalahkan COVID-19, sedangkan semasa pentadbiran mereka, negara lebih ramai rakyatnya mencari masa pandemik tersebut telah jauh meninggalkan kita dalam usaha pemulihan ekonomi mereka. Sesungguhnya perbuatan mencuri itu dilarang oleh Islam. Walaupun di dunia pencuri selamat kerana perbuatannya sukar dibuktikan, tetapi di akhirat lidah kalian tidak boleh lagi memutar firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menjustifikasi kejahatan yang kalian lakukan. Demi meneruskan kerjaya politik yang dilihat sudah sampai ke tahap nazak, nampaknya Presiden Pertubuhan Muafakat Nasional MN, Tan Sri Anwar Musa mengesahkan bahawa beliau menghantar permohonan menjadi ahli PAS. Bekas ahli Parlimen Keteria itu berkata keputusan itu dibuat selepas beliau meneliti senario politik negara dan juga keadaan dalam UMNO itu sendiri. Menurutnya, bagaimanapun terpulang pada parti PAS mahu menerimanya ataupun sebaliknya. Sepatutnya keputusan dalam 100 hari, tetapi selepas 6 bulan masih belum dapat kerana berfikir sedalam-dalamnya untuk mengelak emosi, dendam dan tindakan sentimen. Ini kerana apabila membuat keputusan kembali aktif dalam politik dengan menyertai semula mana-mana parti, sekiranya diterima untuk menjadi ahli PAS dan PN, saya menjanjikan perjuangan habis-habisan. Namun akhirnya ketika berada di Tanah Suci baru-baru ini, baru saya dapat membuat keputusan berkenaan, tetapi terpulang kepada pihak PAS mahu menerimanya atau tidak, demikian katanya. Menurut Anwar, kononnya lebih daripada 1,000 bekas ahli UMNO merangkumi ketua, timbalan ketua dan naib ketua termasuk ketua pemuda bahagian, namun beliau enggan pula mendedahkan nama mereka yang menyertainya. Dan terkini Timbalan Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula tidak habis-habis menjaja nama bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang dikatakan berminat untuk menyertai Parti Bersatu. Anwar dalam satu kenyataan pula memberitahu beliau tidak akan berlenting atau marah jika tidak dipilih sebagai calon PAS bagi pilihan raya negeri PRN akan datang. Dan berkata sebagai ahli parti, semua pihak perlu redha kerana hak bertanding bukan hak individu dan tidak menjadikannya sebagai matlamat. Saya dalam UMNO sudah 8 kali bertanding tetapi PR15 tidak tercalon. Saya tidak melenting dan marah. Ini kerana matlamat berjuang dalam parti bukan untuk menjadi calon. Kalau parti memilih dan ditakdirkan begitu, redha dan pikul tanggungjawab. Jika tidak tercalon, perjuangan tetap diteruskan, katanya ketika sidang media Sabtu lalu seperti dipetik Sinar Harian. Entahlah, sama ada itu satu kenyataan rendah diri beliau atau sekadar maki tua yang beliau ingin hamburkan untuk PAS dan PN. Hanya yang tua-tua sahaja memahaminya. Dibimbangi mulut berkata manis umpama tebu di pinggir bibir, namun di hatinya penuh rebung yang berduri. Sebagai respon, UMNO Kelantan mencabar Anwar Musa mengajak anak lelakinya yang merupakan Ketua Pemuda UMNO Keteria menyertai PAS sebelum berkempen menarik orang lain menyertai parti itu. Ketua Penerangan Datuk Zawawi Osman berkata Anwar akan dilabel gagal jika anak kandungnya sendiri tidak meyakini tindakan tersebut, apatah lagi orang lain. Pada masa sama, Anwar tidak perlu membuat propaganda dengan sekadar menyebut sahaja angka-angka sebegitu-sebegini ahli UMNO yang akan menyertai PAS. Kita sudah masak dengan permainan politik beliau. Anwar sepatutnya mengajak anaknya terlebih dahulu sebelum berkempen dan menarik orang lain untuk menyertai PAS. Bak kata orang Kelantan, debak benar kalau anak sendiri tidak mengikut jejak langkah perjuangan ayahnya, katanya dalam satu kenyataan pada hari yang sama. Zawawi memberitahu ia menjadi prasyarat utama untuk membuktikan keikhlasan perjuangan bekas Setiausaha Agong UMNO itu. Tambah beliau, UMNO Kelantan tidak menolak kemungkinan penyertaan Anwar itu bertujuan bagi mencari tapak untuk menjadi calon pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Kepada PAS dan PN, berwaspadalah dan berhati-hati dengan langkah kelibat manusia yang bernama Anwar Musa. UMNO telah masak dengan ragam dan perangai beliau. Silap hari bulan, PAS pula akan terjerat dengan main games beliau. Tetapi tidak mengapalah, bertemulah buku dengan ruas, bertempeklah Rabu dengan Khamis. Kononnya keputusan menyertai PAS dibuat selepas beliau meneliti senario politik negara dan juga keadaan dalam UMNO itu sendiri. Sedangkan diri sendiri yang membuat onar, orang lain pula dilihat sebagai pendosa.
maka Anwar kini kelihatan terpaling dianiaya. Siapa yang tidak kenal Tan Sri Anwar Musa, anda memang buta politik. Selamat maju jaya Tan Sri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN sentiasa cakna dengan isu yang dibangkitkan berhubung pengenalan dan penjualan gula super atau gula putih premium yang berbungkusan hijau di pasaran seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Kedua-dua syarikat MSM dan CSR telah menyatakan bahawa gula grade tersebut belum dikeluarkan dan dipasarkan di Malaysia. Perlu ditegaskan bahawa sebarang pengenalan gula baru di pasaran perlu mendapat kelulusan daripada KPDN terlebih dahulu. Ini kerana gula ialah barangan kawalan berjadual seperti mana yang telah diperuntukkan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub menasihati pengguna agar tidak keliru dengan kenyataan tular di media sosial berkenaan kenaikan harga gula putih. Menurut beliau, gula putih bertapis 1 kilogram masih mengikut harga kawalan runcit semasa iaitu RM2.85 sekilogram untuk gula kasar dan RM2.95 sekilo untuk gula halus. Selain itu katanya, penguatkuasaan operasi bersepadu Ops Manis masih dipergiat sebagai salah satu kawalan di peringkat kementerian bagi mengenapasti punca dan solusi untuk menangani isu kekurangan gula di beberapa buah negeri baru-baru ini. Ops Manis adalah serampang dua mata bagi memulihkan gangguan bekalan gula di setiap lapisan rantaian pembekalan, memastikan tidak berlaku panic buying, memastikan pematuhan undang-undang dipraktikkan oleh setiap peniaga. Pemantauan ke atas keberadaan inventory stok penimpal gula atau stockpile di kilang atau gudang penyimpanan serta memastikan tiada isu penyeludupan gula ke negara jiran. Selepas pelaksanaan Ops Manis yang bermula pada 3 Mei 2023 sehingga 17 Mei 2023 yang lalu, Ops ini telah berjaya menampakkan perkembangan yang amat positif. Ini terbukti apabila negeri-negeri yang mengalami gangguan bekalan gula telah pulih hampir 100% dan penampakan ini juga turut dipaparkan di media-media arus perdana maupun di media sosial, tegas Salahuddin dalam satu kenyataan media 19 Mei lalu. Untuk pengetahuan rakyat Malaysia, dua buah syarikat utama yang mengeluarkan gula di Malaysia ialah MSM dan CSR telah membantu untuk mengatasi isu kekurangan bekalan gula ini dengan menyalurkan komoditi ini kepada pemborong-pemborong utama mereka di negeri-negeri terbabit. Seterusnya, dua syarikat pengeluar ini juga telah memberikan jaminan dan komitmen mereka kepada KPDN untuk mengatasi isu kekurangan bekalan gula di mesyuarat-mesyuarat yang telah diadakan dengan KPDN iaitu pada 2 Mei dan 10 Mei 2023 dan yang terbaru pada 17 Mei lalu. KPDN dengan tegas menafikan maklumat yang tular di media sosial bahawa harga gula akan dinaikkan dalam tempoh terdekat ini. Malah Salahuddin sebaliknya memberi jaminan harga gula tidak akan dinaikkan dan bekalan bahan makanan itu akan sentiasa mencukupi di pasaran tempatan. KPDN ingin menafikan penularan poster harga gula baharu kononnya RM4.60 baru-baru ini sebagai berita palsu. Kita harap keresahan rakyat tentang isu bekalan gula dan harga gula dapat diredakan. Malah harga gula untuk rakyat juga akan kekal. Mekanisme untuk mengekalkan harga gula itu akan dibincangkan dan diputuskan Kabinet. Katanya, seperti dipetik Cosmo Online 2 hari lalu. Rakyat percaya KPDN sentiasa proaktif dalam memastikan isu bekalan gula ini dapat dikawal dengan sewajarnya dan akan terus menggerakkan jentera penguatkuasanya di seluruh pelosok negara bagi memastikan tidak ada mana-mana pihak yang cuba menangguk di air keruh dan memperolehi manfaat secara tidak sah daripada apa yang berlaku. Para penonton, isu-isu seperti ini kebiasaannya dilakukan oleh mereka yang sudah tiada idea atau tiada isu untuk dibangkitkan demi memastikan rakyat melihat kononnya mereka sedang buat kerja membela rakyat. Maaf, ia kelihatan tidak berjaya buat masa ini. Kepada cyber trooper pembangkang, berhentilah buat kerja bodoh menakut-nakutkan rakyat dengan dakwaan dangkal seperti ini. Dan kepada penyokong tegar pembangkang pula, berhentilah menjadi bodoh dengan mempercayai setiap berita yang terbit dari mulut dan jemari halus si penebar fitnah. Walaupun pastinya lebih tahu dan arif tentang hukum memfitnah dan menyebar berita palsu. Ingat, mati semut kerana gula dan ingat rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.